Assalamualaikum, salam Malaysia Medani. Saya Sahih Samsudin. Sebelum ke paparan utama, kita tinjau dahulu persiapan menjelang hari pengundian awal PRU DUN ke-15 esok. Pengundian awal akan membabitkan 97,388 individu. 49,660 daripadanya merupakan anggota dan pegawai ATM bersama pasangan masing-masing. Baki 47,728 lagi anggota dan pegawai polis bersama pasangan masing-masing. 260 pusat pengundian awal membabitkan 377 saluran mengundi dibuka. Di Terengganu, hari pengundian awal PRU DUN ke-15 dan PRK Parlimen Kuala Terengganu berlangsung serentak. 4,513 pegawai dan anggota PDRM bersama pasangan masing-masing akan melaksana tanggungjawab sebagai pemilih di 29 pusat pengundian. Tujuan Terengganu, kita melibatkan sampai 1,170 pegawai anggota yang akan bertugas menjaga kawasan-kawasan tempat mengundi dan juga menjaga lalu lintas bagi melancarkan proses mengundi. Warga PDRM yang keluar mengundi ini dapat keluar semuanya. Kalau boleh kita nak mencapai 100% pegawai ataupun warga PDRM yang mengundi dengan pada kali ini. Persiapan di Pusat Pengundian Awal IPD Kulim berjalan lancar. 497 pemilih berdaftar akan melaksana tanggungjawab masing-masing di lokasi itu esok. Ikut kita di N35 Kulim ni, kita ada 3 saluran lah. So bagi persiapan kita ada 2 tempat dekat sini, satu di IPD Kulim dan satu lagi di PJA Kulim lah. Dan untuk hari ini kita ada di IPD Kulim, yang mana hari ini untuk semakan peti undi kita dah selesai dan kita tunggu untuk besok sajalah. So kita harap berjalan lancar kita punya pengurusan kita pada hari esok lah. DUN Kelim menyaksikan pertandingan 1 lawan 1 antara calon Pakatan Harapan PH Teh Lian Ong dan calon Perikatan Nasional PN Wong Chan Zen. Baik, bagaimana pula persiapan undi awal di Pusat Latihan Asas Tentera Darat Pusasda Port Dickson? Perkembangannya terus bersama Alif Ashraf Kamano. Alif? Ya baik, terima kasih. Saudara, keselamatan dan prosedur operasi standard SOP menjadi keutamaan menjelang undi awal esok bagi memastikan ianya berjalan dengan baik dan teratur. Dan menurut tinjauan saya sejak awal pagi tadi mendapati, segala persiapan yang dilakukan oleh pihak Pusasda sejak 2 hari lalu iaitu pada hari Sabtu berjalan dengan lancar dan segala persiapan telah pun selesai sepenuhnya pada pukul 11 pagi tadi. Dan untuk pengetahuan anda, di Pusasda menjelang proses undi awal esok, sebanyak 13 saluran dibuka dengan sejumlah 93 petugas SPR dan Polis Diraja Malaysia PDRM akan ditugaskan menjaga kawasan undi awal ini esok. Dan untuk jumlah pengundi awal di Pusasda ini, jumlah keseluruhannya adalah 1,804 pengundi dengan 705 pengundi anggota tentera, 315 pengundi pasangan anggota dan 784 pengundi dari para jurid muda. Baik, di Parlimen P132 Port Dickson ini terdapat 5 DUN iaitu N29 Chuah, N30 Lukut, N31 Bangan Pinang, N32 Linggi dan N33 Seri Tanjung. Dan jumlah keseluruhan bagi pengundi di ke-55 DUN ini akan melibatkan 109,818 pengundi. Selain dari itu juga, saingan bagi ke-55 DUN itu akan melibatkan pertembungan 1 lawan 1 di mana yang bakal menjadi tumpuan adalah calon Barisan Nasional bagi DUN N31 Bangan Pinang, Muhammad Najib Muhammad Isa, yang merupakan anak kepada mantan Menteri Besar Negeri Sembilan iaitu Tan Sri Isa Abdul Samad, yang mendapat saingan dari calon Perikatan Nasional Abdul Fattah Zakaria. Baik, sekian saja laporan saya dari Negeri Sembilan. Kita kembali ke Angkasa Puri yang sahih di RTM. Baik, maklumat sahih dan tepat amat penting sepanjang berlangsungnya kempen sehinggalah kepada keputusan pilihan raya. Untuk itu, stesen radio RTM antara platform pilihan untuk para pendengar mendapatkan mesej dan info terkini termasuklah Selangor FM. Untuk perincian lanjut bersama Siti Farah Nadia Fazlun. Nadia?
Baiklah, terima kasih. Selangor FM juga turut menjadi medium terpenting terutamanya dalam menyampaikan maklumat sepanjang kempen pilihan raya umum PRU Dewan Undangan Negeri Selangor ke-15 ketika ini. Dan tanpa membuang masa, kita terus bersama dengan Ketua Bahagian Rancangan Puan Yusmawati Yunus. Jadi Puan Yus, bagaimana dengan perancangan daripada Selangor FM sendiri? Baik, dari segi persediaan RTM Selangor untuk pilihan raya umum Dewan Negeri Selangor yang ke-15 ini, gerak kerja kami telah pun bermula sejak dari hari penamaan calon lagi, membawa kepada hari undi awal dan kemudiannya pada hari pengundian. Okey, untuk kami bawakan maklumat kepada pendengar, kami bawakan tetamu-tetamu yang akan bercakap mengenai pilihan raya bagi menyuntik info lah kepada pendengar-pendengar Selangor FM. Antaranya kami dah bawakan penganalisis politik, kami juga dah bawakan tetamu dari PDRM dan juga dari SPR sendiri untuk memberi maklumat kepada pengundi-pengundi di Selangor FM ataupun di Selangor ini bagaimana untuk memilih calon yang terbaik bagi mereka, bagi kawasan mereka lah. Okey, baik. Kita juga nak bersama dengan rakan pelapor kita iaitu Daski Shah Ewas. Jadi Abang Daski, bagaimana dengan perancangan dari segi pelapor sendiri? Okey, terima kasih. Dan untuk pengetahuan semua, Selangor FM, RTM Selangor khususnya telah pun merancang bermula daripada proses penamaan calon, proses undi awal, kempen hinggalah hari pengundian yang sebenar. Pelapor-pelapor kita dah pun berada di lapangan, dan untuk makluman kita ucapkan terima kasih juga kepada rakan-rakan pelapor kita yang bukan sahaja daripada RTM Selangor, kita juga minta bantuan juga daripada rakan-rakan kita dari stesen-stesen lain. Kita juga nak bersama dengan pelapor daripada unit pemberitaan kita, Puan Zana Riah Zainal Abidin. Ya. Okey, Puan Zana, bagaimana dengan persediaan daripada unit berita sendiri? Dari segi kami sebagai wartawan di unit berita di RTM Selangor ini, dari bermulanya penamaan calon sehinggalah berakhirnya kempen pilihan raya nanti dan hari mengundi, kami sebenarnya telah diarahkan untuk ke lokasi-lokasi terpilih untuk memberikan laporan-laporan terkini mengenai perjalanan kempen, bukan sahaja untuk di stesen TV, tetapi kami juga perlu membuat laporan ke stesen Selangor FM dan juga National FM. Okey, baiklah, sedikit maklumat. Sejumlah 147 calon bertanding merebut 56 kerusi Dewan Undangan Negeri pada pilihan raya negeri Selangor pada kali ini. Saya kira itu saja perkembangan di negeri Selangor. Kita kembali ke Angkasa Puri yang sahih hanya di RTM. Terima kasih. Menjadi salah satu lokasi menarik di negeri Kedah, Pantai Merdeka harus terus dipelihara dan disediakan pelbagai kemudahan untuk keselesaan pengunjung. Untuk gambarannya, Fahmi Zaidi sudah bersedia di sana. Fahmi? Baik, sekarang saya berada di Pantai Merdeka yang merupakan salah satu lokasi yang menjadi tarikan di negeri Kedah ini. Dan untuk pengetahuan anda, sempat saya menemu bual beberapa orang penduduk di sini dan menyatakan jumlah pengunjung yang datang ke Pantai Merdeka ini semakin meningkat sejak berlangsungnya kempen pilihan raya umum DUN ke-15. Dan oleh itu, saya juga sempat menemu bual beberapa orang pengunjung dan rata-rata mereka mahukan Pantai Merdeka ini menjadi tumpuan oleh calon yang bakal menaluki kerusi DUN Pantai Merdeka ini. Okey, saya datang daripada KL. Saya datang sini sebab ada urusan kerja sikit lah. Jadi saya dapati Pantai Merdeka ni sayang lah sikit sebab ini adalah salah satu kawasan yang boleh dimajukan lagi untuk sektor pelancongan. Tapi masa saya dalam perjalanan ke sini, saya dapati akses untuk ke sini tu saya rasa mungkin boleh ditambah lagi sebab untuk masa sekarang ni akses ke sini hanya boleh dicapai melalui satu jalan saja. Jadi bayangkanlah kalau macam waktu cuti ke apa ke, saya boleh bayangkan kawasan ni akan berlaku kesesakan lah kan, memandangkan aksesnya hanya ada satu sahaja. Sayang sebenarnya sebab kawasan ni masih boleh dibangunkan lagi. Zudin daripada Johor. So datang hari ni bercuti lah kat kawasan ni. So untuk saya, Pantai Merdeka ni okey lah. Cuma pada saya, perbanyakkan lagi parking. Lepas tu, dan tambah baik fasilitis lah yang ada. Macam tandas semua kan. Sebab tempat ni ramai orang. Tapi parking tu tak cukup. Dan tandas pun kurang sikit. So, kalau perbanyakkan parking dan tandas tu, maybe okey sikit lah kot. Untuk pelancong datang kan. Macam saya mai kat sini pun kadang-kadang kan dah lama lah tak mai saja bawa anak-anak nak makan. Selalunya sebelum ni 2-3 tahun sebelum ni duduk makan kat Grand ni memang sempoi lah kan. Tapi kali ni main makan dia
Rasa dia dah berbeza lah. Kan, lepas tu kadang-kadang harga pun boleh tahan juga harga dah. Tapi kalau harga boleh tahan pun, kalau kena dengan rasa dia cukup apa yang macam sebelum ni, kita boleh terima lah kan. Tapi dah jadi berbeza, lain dah. Rasa tu dah jadi lain, jadi tak berapa nak tertarik dah kan. Jadi macam kata apa, macam dah jadi hampa lah kan. Baik, demikian antara hasrat dan harapan pengunjung yang saya dapatkan sebentar tadi. Untuk pengetahuan anda, pada Pilihan Raya Umum DUN ke-15 kali ini, DUN Pantai Merdeka menyaksikan persaingan 1 lawan 1 di mana Barisan Nasional telah mencalonkan Wan Muhalina Wan Muhammad dan akan bersaing dengan calon daripada Perikatan Nasional iaitu Ustaz Sarif Long. Baik, saya kira setakat itu dahulu perkembangan yang dapat saya bawakan kepada anda langsung dari Pantai Merdeka. Sekian dari saya, Fahmi Zaidi, yang sahih di RTM. Pernah tak anda sebagai ibu bapa memikirkan perasaan anak-anak? Mereka juga mangsa ketagihan dada. Hentikan, bantu mereka sebelum terlambat. Dapatkan rawatan secara sukarela di pusat pemulihan kerajaan ataupun swasta. Dasar gaji progresif dilihat sebagai anjakan ke arah memulihkan pasaran pekerja agar gaji dapat ditingkatkan dengan lebih konsisten. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam satu kenyataan berkata model dasar itu diusulkan setelah mesyuarat Majlis Tindakan Ekonomi Negara M10 mengambil kira pandangan dan kepentingan majikan serta pekerja. Ia juga merupakan pelengkap kepada dasar gaji minimum disusuli dengan garis panduan gaji progresif tahunan bagi setiap sektor, pekerjaan dan peringkat. Langkah selanjutnya adalah sesi perbincangan dan libat urus dengan pihak berkepentingan, terutamanya para pemain industri, perniagaan dan pekerja. Perkara berkenaan akan dibawa ke Jemaah Menteri bagi memperhalusi mekanisme pelaksanaan secara berperingkat. Selain itu, meneroka keperluan memperuntukkan dana sebagai insentif yang akan ditentukan berdasarkan kedudukan kewangan kerajaan. M10 berpandangan dasar gaji progresif merupakan salah satu reformasi pasaran pekerja untuk memastikan pekerja tidak dibebankan kos sara hidup dan menikmati pekerjaan dengan gaji bermaruah. Sempena Bulan Kebangsaan, pakej 5G Rahmah dan insentif pasca bayar rahmah penjawat awam diperkenal. Pakej 5G Rahmah merupakan pakej telefon pintar 5G, pelan data dengan harga telefon pintar jenama Samsung A14 5G dan Honor 90 Lite 5G serendah RM240. Ia berserta pelan data 60GB berharga RM60 sebulan. Bagi golongan B40, 100,000 pelanggan terawal akan menikmati pakej tersebut dengan harga telefon pintar serendah RM120. Pakej tersebut akan mula dipasarkan 31 Ogos ini dengan tempoh waranti 2 tahun berbanding setahun sebelum ini. Kontrak langganannya pula 24 bulan. Sementara itu, sebagai menghargai penjawat awam, insentif pasca bayar rahmah penjawat awam turut diperkenal. Ia membabitkan pemberian ribat RM10 sebulan dan terpakai untuk mana-mana pakej postpaid sedia ada. Pelaburan syarikat Infineon Technologies AG dari Jerman merupakan pelaburan tambahan bagi memperluas operasinya di Malaysia. Syarikat pembekal semikonduktor itu mengumumkan pelaburan tambahan RM25 bilion untuk membina loji fabrikasi silikon karbida terbesar dunia di Kulim. Jelas Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz, ia bukti kestabilan dan dasar kerajaan dalam menyediakan persekitaran kondusif untuk pelabur. Yang diluluskan ialah RM71.4 bilion, naik 60% berbanding suku pertama tahun lepas. Dia bukan 6%, bukan 16%, tapi naik 60%. Inilah bukti keyakinan pelabur kepada dasar-dasar di bawah kerajaan perbatuan. Sesi libat urus Belanjawan 2024 yang berlangsung sejak beberapa minggu lalu memfokuskan kepada penekanan usaha memperkasakan ekonomi negara dan kesejahteraan rakyat. Timbalan Menteri Kewangan, Datuk Seri Ahmad Maslan berkata ia akan lebih bersifat inklusif dengan penglibatan sektor awam dan swasta serta badan bukan kerajaan. Ya, kita dalam libat urus belanjawan ini kita ingin memastikan kumpulan yang kita panggil untuk memberikan segala pandangan itu
hendaklah dalam pengetahuan mereka, dalam maklumat mereka, kita ingin melaksanakan apa yang dipanggil sebagai ekonomi madani memperkasa rakyat. Dan ekonomi madani ini tujuannya ada dua. Ya. Yang pertama adalah untuk menjadikan Malaysia sebagai peneraju ekonomi Asia, dan yang kedua untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Beliau ditemui selepas menjadi tetamu di Konti Nasional FM. Prinsip pemerkasaan sektor pendidikan bawah kerangka ekonomi madani memberi keutamaan kepada akses pendidikan. Ia meliputi kemudahan pendidikan kepada semua kanak-kanak dalam pelbagai situasi, logistik dan keperluan termasuk masalah dokumentasi. Antara yang telah dilaksanakan seperti sekolah dalam hospital selain mewujudkan sekolah model khas komprehensif K9 dan K11 bagi menangani masalah keciciran ke sekolah. Saya ingin memberikan jaminan bahawa di mana saja anak kita berada, mereka akan tetap mendapat pendidikan. Di mereka sakit pun, mereka akan tetap mendapat pendidikan di hospital. Anak-anak di dalam pusat correctional tetap akan mendapat pendidikan. Kemudiannya anak-anak yang tidak ada dokumen, tiada warga negara dan juga dikenali sebagai anak-anak rentan tetap akan mendapat pendidikan, iaitu di bawah program Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih. Terus setia bersama Berita Wilayah kembali selepas ini untuk laporan cuaca dan lintas langsung dari Sarawak, Sabah dan Perak. Percayalah bahawa anda bertanggungjawab terhadap diri anda sendiri. Anda bertanggungjawab untuk mengatakan tidak. Jangan biarkan orang lain mempengaruhi anda. Kenal pasti hak anda, keperluan anda dan perasaan anda. Hanya sekali ia boleh meragut. Untuk perkembangan cuaca semasa di seluruh negara, kita ke Met Malaysia bersama pegawainya Nur Faha Abdul Halim. Assalamualaikum, selamat petang dan salam hormat kepada semua penonton. Kembali bersama Met Malaysia untuk kita ikuti perkembangan cuaca pada petang ini pula. Melalui paparan imej gema radar semasa menunjukkan hujan dan ribut petir sedang berlaku di 1-2 tempat melibatkan semenanjung Malaysia iaitu di sekitar negeri Kedah, pedalaman negeri Selangor, negeri Sembilan dan juga di beberapa tempat melibatkan negeri Kelantan dan Terengganu serta di negeri Johor. Dijangkakan ia akan berlanjutan sehingga lewat petang nanti bagi negeri-negeri pantai barat semenanjung Malaysia, manakala sehingga malam di sekitar Kelantan, Terengganu dan juga pedalaman negeri Pahang. Untuk malam nanti, paparan model numerika di jabatan kami memberikan ramalan pada malam nanti sekitar jam 11 malam dijangkakan tiada hujan bagi kebanyakan tempat di semenanjung Malaysia. Namun demikian, ribut petir lebih fokus kepada kawasan perairan rantau negara kita. Seterusnya kita perhatikan bagi Sabah dan Sarawak pula, setakat ini hujan dan ribut petir lebih meliputi bahagian barat negeri Sarawak, yang mana keadaan ini dijangkakan akan berlanjutan sehingga ke lewat petang nanti, manakala di Sabah pula hujan dan ribut petir yang sedang berlaku di bahagian pantai barat, pedalaman, Sandakan dan Tawau ini dijangka akan mulai reda sehingga ke awal malam nanti. Kita lihat pula kepada paparan model numerika untuk ramalan menjelang malam nanti di Sabah dan Sarawak, menunjukkan keadaan cuaca adalah baik di sekitar negeri Sarawak. Namun demikian, hujan dan ribut petir masih lagi berpotensi berlaku melibatkan kawasan pedalaman Sarawak dan juga di sekitar pedalaman negeri Sabah serta di Tawau negeri Sabah. Sekian saja informasi cuaca untuk kali ini. Kita ikuti paparan ramalan cuaca bagi bandar-bandar utama di seluruh negara sepanjang hari esok. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.
Seterusnya kita ke Bumi Kenyalang. Fokus berita hari ini, Sibu bakal menjadi bandar moden. Terus sahaja bersama Vanessa Mering. V, silakan. Ya, terima kasih Sahi. Sibu bakal menjadi bandar moden setelah pelan penstrukturan pembangunan Sibu dapat direalisasikan. Ke arah itu, Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng mengharapkan kerjasama daripada pelbagai pihak bagi penyusunan bandar Sibu secara keseluruhan. If that happens, meaning a lot of construction. When come to a lot of construction, you got a lot of material that you need. And Sibu has to be a modern town. Beliau berkata demikian pada majlis makan malam pemimpin bersama komuniti di bahagian Sibu malam tadi. Ujarnya lagi, kerajaan komited dalam penstrukturan bandar Sibu menjadi bandar moden yang memberi manfaat kepada rakyat khususnya zon tengah Sarawak. Beliau turut menyeru agar semua ketua masyarakat dan ketua kaum perlu memahami dasar dan perancangan pembangunan yang sedang dilaksana maupun akan dilaksana oleh kerajaan agar dapat difahami oleh rakyat. Program Jalinan Integrasi Nasional Mahasiswa 2023 yang diadakan 5 hari 4 malam di skim penempatan semula Nangatada Kanawit dilaksanakan dengan jayanya. Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Ago Dagang berkata program tersebut merupakan salah satu usaha bagi menyemarakkan lagi perpaduan dengan penyertaan pelbagai kaum dan pengisian pelbagai aktiviti silang budaya. Tujuan program ini diadakan oleh JEPTIN, Jabatan Perpaduan dan Integrasi Nasional adalah supaya anak muda daripada Semenanjung Malaysia, terutamanya dan Sabah, dapat melihat keadaan hidup, culture, budaya orang-orang Iban di kawasan Kanawit ini. Of course, kita boleh pergi ke beberapa tempat. Beliau berkata demikian semasa menutup program Jalinan Integrasi Nasional Mahasiswa tahun 2023 di skim penempatan semula Reskom Nangatada di Kanawit semalam. Menyentuh mengenai program Jalinan Integrasi Nasional Mahasiswa 2023, Dato' Aaron berkata ia mampu menjadi wadah terbaik memupuk dan menyemarak semangat perpaduan dalam kalangan rakyat pelbagai kaum dengan bertemakan warisan melestarikan perpaduan. Karnival Kesihatan Komuniti anjuran Kementerian Kesihatan Malaysia perlu dilakukan dengan lebih baik bagi menarik lebih ramai penduduk luar bandar ke karnival tersebut. Ini termasuk mengadakan kaunter bagi penerima sumbangan rahmah dan peka B40. Timbalan Menteri Kesihatan Malaysia Lukanisman Awang Sauni memberitahu Karnival Kesihatan Komuniti ini memberi kemudahan kepada komuniti setempat untuk mendapatkan saringan kesihatan serta memberi kesedaran kesihatan dan pembudayaan gaya hidup sihat. Alhamdulillah, kalau kita lihat dari rekod pencapaian di klinik kesihatan Bergenu sebentar tadi, memang sambutan B40 agak baik, tetapi saya merasakan perlu dipertingkatkan memandang penerima bantuan rahmah ini adalah sangat besar di kawasan Subis, tetapi intake ataupun pick up daripada program itu tidak pun mencapai satu tahap yang memuaskanlah bagi saya. Timbalan Menteri Kesihatan Lukanisman Awang Sauni berkata demikian ketika merasmikan karnival berkenaan di Dewan Masyarakat Bergenu. Mengulas mengenai rancangan kerajaan membina klinik kesihatan komprehensif di Sungai Asap Belaga dan Longsan Baram, Lukanisman memaklumkan bahawa beliau masih menunggu maklum balas daripada Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Pihak JKNS ataupun Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak akan membuat pembentangan yang komprehensif kepada saya kerana kita melihat ada keperluan. Begitu juga dengan lokasi seperti Longsan, kita mempunyai rancangan untuk membina konsep klinik kesihatan yang komprehensif yang mempunyai katil untuk pesakit masuk ke klinik tersebut. Lebih 300 penduduk Sibuti dan sekitarnya hadir pada karnival tersebut yang menyediakan perkhidmatan seperti saringan kanser payudara dan kanser serviks, pemeriksaan gigi, inisiatif derma organ dan ceramah kesihatan. Pembinaan Stadium Belaga yang telah diluluskan 4 tahun lalu perlu disegerakan untuk kepentingan pembangunan sukan serta memenuhi keperluan belia di daerah Belaga. Timbalan Menteri Utiliti dan Telekomunikasi Datuk Liwan Lagang yang juga merupakan ahli Dewan Undangan Negeri Belaga menyarankan demikian semasa berucap di Majlis Perasmian Regata Belaga 2023.
Dan saya percaya dan penuh yakin Datuk Seri akan membawa kepada Premier agar perkara ini dapat kita laksanakan demi kebaikan anak-anak kita di daerah Belaga. Daerah Belaga menurut Datuk Liwan antara daerah yang turut menyumbang terhadap pembangunan sukan negeri dan negara ini. Justeru sebagai sebuah daerah yang menjadi lokasi pembinaan 2 empangan hidroelektrik negara, Belaga sewajarnya diberikan dengan kemudahan yang setimpal dengan pengorbanan masyarakat untuk tujuan tersebut. Memberi maklum balas terhadap perkara tersebut, Menteri Belia, Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Seri Karim Rahman Hamzah memberitahu perkara tersebut akan diberi perhatian untuk diselesaikan dengan segera. Jawatan kuasa ini akan mendapat apa yang patut dan projek stadium untuk Belaga ini akan take off seterusnya. Sedikit sebanyak yang melambatkan saya agak ini adalah dipikir oleh saya lah. Saya agak kerana pada masa ini tidak kurang daripada 18 mini stadium sedang dalam pembinaan di seluruh Sarawak. Sementara itu, Regata Belaga 2023 yang berakhir semalam menyaksikan pasukan anak murai Singgah Tagal dinobatkan sebagai Raja Sungai Regata Belaga 2023 dengan gelaran Lakin Hungge membawa pulang wang tunai berjumlah RM20,000. Acara lain yang turut dipertandingkan adalah bot laju, lumba perahu kayuh, ratu kebaya, keligit belawan, tarian pameran, sukan rakyat serta pentas kebudayaan. Kecemerlangan program-program RTM Sarawak perlu diteruskan dengan penambahbaikan agar program tersebut tidak malap. Pengarah penyiaran Sarawak Wan Azhan Wan Hamad berkata, kejayaan seperti ini memerlukan peranan semua pihak untuk terus mencipta fenomena. Ini termasuk mencukil bakat dan pembangunan bakat yang kini telah mencecah 37 tahun menerusi program Bintang Kecil dan Bintang P. Ramlee. Justeru, beliau mahu setiap petugas RTM Sarawak memahami visi dan misi kerajaan selain mempunyai hubungan baik meneruskan kerjasama strategik dalam melaksanakan program untuk kebaikan masyarakat. Pada masa sama, beliau mahu petugas RTM Sarawak mengatasi kelemahan dan amalkan budaya penilaian bagi menambah baik program selain bersikap terbuka menerima kritikan yang boleh memberikan peluang menjadi lebih baik. Beliau berkata demikian dalam ucapan sulungnya sebagai pengarah penyiaran Sarawak Baharu di Majlis Perhimpunan Dwi Bulanan Julai-Ogos 2023 RTM Sarawak di Kuching. Antara perkara lain yang disentuh dalam ucapannya termasuk mengekalkan keberadaan RTM dalam arus media semasa selain kepentingan menjaga indeks GC badan PMI sebagai imej RTM dan integriti. Perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani dan kita kembali bersama Sahi untuk berita seterusnya. Silakan. Baik, terima kasih Vi. LHDN Sabah laksana aktiviti kesedaran, pendidikan dan perkhidmatan di 5 daerah sehingga Sabtu ini. Fokus dari Sabah itu akan diperincikan Rita Aloysius Malik. Silakan Rita. Baik, Sahih. Sebelum itu, penghayatan erti kemerdekaan perlu melibatkan jiwa dan minda agar menjadi terapi dalam sanubari setiap anak bangsa, khususnya golongan belia. Untuk itu, setiap rakyat perlu memiliki jati diri sebagai warga negara Malaysia menerusi 4 aspek teras iaitu agama, akhlak, pendidikan dan bahasa. Ini merupakan satu perayaan ataupun satu sambutan yang bagi saya amat bermakna, terutama sekali dari segi perpaduan kaum dan agama, khususnya di daerah Kudat, yang mana pada hari ini kita telah melihat bagaimana masyarakat menyambut bersama-sama bulan kemerdekaan ini dan tanpa mengira kaum, agama dan keturunan mereka. Dato' Vedran berkata demikian selepas pelepasan peserta Gembara Merdeka Jalur Gemilang KMJG 2023 peringkat daerah Kudat. Konvoi melibatkan 66 peserta menggunakan 17 kenderaan ini bergerak dari daerah Kudat ke Matunggong dan Kota Marudu sebelum ke Pitas.
Saya sebagai pemimpin di sini juga di negeri Sabah ingin mengajaklah seluruh rakyat negeri Sabah khusus yang ada di Matunggung termasuk untuk kita mengingat hari ini dengan mengibarkan bendera negara Malaysia dan negeri Sabah bersama-sama. Harapan saya semoga bulan kemerdekaan yang disambut setiap bulan Ogos ini lebih meriah lagi dan lebih sukses lagi dengan pelbagai aktiviti-aktiviti kemerdekaan. Konvoi yang diiringi kenderaan pelbagai guna MPV Polis Diraja Malaysia PDRM akan menjelajah ke seluruh daerah di Sabah melibatkan 66 hentian bagi menguar-warkan sambutan Bulan Kebangsaan serta kempen Kibar Jalur Gemilang. Esok, hari ketiga KMJG 2023 akan diteruskan ke bangunan gunasama Persekutuan Kota Blud, Sekolah Menengah Kebangsaan SMK Tambulion, Ibu Pejabat Polis IPD Kota Blud, SMK Pekan 2 Kota Blud dan Kompleks Pentadbiran Kerajaan Persekutuan Sabah, Kota Kinabalu. Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia LHDNM Sabah sedang menjalankan program lawatan konsultasi hasil dan lawatan zon ekonomi peringkat negeri Sabah di 5 daerah. Aktiviti kesedaran pendidikan dan perkhidmatan AES itu yang bermula hari ini sehingga 12 Ogos berlangsung di Kota Kinabalu, Keningau, Tawau, Sandakan dan Kudat. Pengarah LHDNM Sabah, Datuk Hajam Lajah Alam berkata, penganjuran program bukan bertujuan memburu pembayar cukai, sebaliknya membantu mereka menyelesaikan masalah berkaitan cukai yang dihadapi. Beliau berucap demikian dalam pelancaran program lawatan konsultasi hasil dan lawatan zon ekonomi peringkat negeri Sabah bilangan 1 2023 di Kota Kinabalu. Katanya aktiviti ini merupakan rutin LHDNM untuk menerapkan kesedaran dan pengetahuan kepada masyarakat umum mengenai kepentingan cukai untuk negara. Datuk Hajam turut menjelaskan pihaknya juga menyantuni pembayar cukai secara bersemuka bagi membolehkan petugas memberi penjelasan terperinci kepada pembayar cukai yang diberikan surat atau notis. Ia penting agar mereka membuat pertimbangan sewajarnya dalam hal-hal pematuhan percukaian pada masa hadapan. Kerajaan negeri sentiasa mengalu-alukan inisiatif pertubuhan bukan kerajaan NGO menganjurkan kempen derma darah bagi membantu meningkatkan bekalan darah hospital seluruh negeri. Ini kerana hospital memerlukan bekalan yang mencukupi bagi menampung keperluan pesakit khususnya pesakit talisemia dan kes kecemasan membabitkan pembedahan dan kemalangan. Setiausaha Politik kepada Ketua Menteri Datuk Dr. Roland Chia Ming Shen berkata kebanyakan hospital di negara ini menghadapi masalah kekurangan bekalan darah dan perlu ditambah dari semasa ke semasa. Kita tahu setiap hospital di seluruh negara memang kekurangan darah dan stok mereka itu mungkin as low as 50%. So dengan ada bekalan stok yang selalu yang ada, dia boleh menampunglah dari segi demand yang sedia ada, dari segi kemalangan, dari segi pembedahan. Dan di Sabah ini memang talisemia lah. Sabah mempunyai bilangan pesakit yang terbesar sekali. Datuk Roland berkata demikian kepada media selepas merasmikan kempen derma darah Anjuran Persatuan Wartawan Kota Kinabalu KKJA di Kota Kinabalu. Sementara itu, pengerusi penganjur Stephanie Lee Xiaofen berkata kempen yang dijalankan dengan kerjasama Pusat Perubatan Transfusi Hospital Queen Elizabeth II ini berjaya mengutip 115 pain darah. Program ini kami anjurkan tahun kedua sudah sebab masa pandemik tu kami mendapat tahu sebagai media kita tahulah kan yang bekalan darah di hospital makin berkurangan. Jadi selepas pandemik kami berfikir apa inisiatif baik untuk membantu masyarakat untuk macam mana mau give back. So kami rasa dengan mengadakan kempen demar darah begini bersama dengan hospital boleh membantu masyarakat lah. Alhamdulillah sudah dapat menderma untuk hari ini. Ini insentif dorong buat macam ni derma darah di luar. Kalau orang ramai yang keluar hari ini kan, and then dorang dapat menderma untuk hari inilah. Saya gembira dapat derma darah sebab ini kali ke-35 saya.
Jadi sebab saya tahu darah saya itu boleh membantu pesakit-pesakit di hospital yang kurang darah. Jadi ini menjadi macam satu tanggungjawab sosial untuk saya lah. Bantu masyarakat lah. Terutamanya macam yang anemia, patient anemia. Yang saya tahu kan setiap bulan memang kurang darah lah. Saya pun harap macam orang ramai tali pabrik boleh apalah. Kalau tepat menderma lagi baguslah. Kerajaan negeri sedang berusaha menjadikan Sabah sebagai pusat pendidikan pelajar tahfiz berkemahiran tinggi. Usaha tersebut akan menjadi kenyataan dengan kerjasama Pertubuhan Islam Seluruh Sabah (USIA), sebuah badan bukan kerajaan NGO Islam terbesar di negeri ini. Alhamdulillah, saya difahamkan ada salah satu NGO di negeri Sabah yang terbesar iaitu USIA telah mengambil inisiatif untuk mewujudkan satu pusat pendidikan yang mana mereka ini diajar, mereka ini adalah pelajar pendidikan tahfiz yang ada di seluruh Sabah. Mereka akan diajar skill kemahiran yang sehingga ke peringkat diploma dan juga ke peringkat ijazah. Dato' Nizam memberitahu media selepas menyaksikan bacaan hafazan pelajar tahfiz Pusat Pengajian Al-Quran dan Tahfiz Al-Faizin di Tawau. Katanya pelajar tahfiz kini menunjukkan prestasi yang baik sehingga mampu mengharumkan nama negara di peringkat antarabangsa. Justru, ramai kalangan ibu bapa memilih untuk menghantar anak-anak ke pusat tahfiz kerana sedar manfaat pembelajaran Al-Quran dan ilmu agama dari peringkat awal. Dewan Perniagaan India Sabah SICC menjadi wadah dalam mengukuhkan hubungan antara masyarakat India dan kerajaan negeri. SICC dengan kerjasama kerajaan negeri membantu mengenal pasti dan menyelesaikan masalah dihadapi masyarakat India antaranya dalam bidang perniagaan, pendidikan dan pekerjaan. SICC juga menyediakan ruang kepada masyarakat India untuk memberi pandangan dan cadangan mengenai isu berkaitan untuk dikemukakan kepada kerajaan negeri. Presiden SICC Datuk V. Jyoti berucap dalam program Jelajah Brahma Mesra dengan masyarakat India di Sandakan. SICC ditubuhkan sejak 13 tahun lalu bergiat aktif dalam mengetengahkan dan melaksanakan pelbagai inisiatif kerajaan kepada masyarakat India di Sabah. Sekian dari Sabah petang ini. Ikuti lebih banyak perkembangan dalam berita wilayah. Kembali bersama Sahih. Terima kasih Rita. Berbaki 4 hari sahaja lagi sebelum tempoh kempen PRU DUN ke-15 berakhir, calon-calon yang bertanding kini giat mendekati hampir keseluruhan pengundi di kawasan masing-masing. Di DUN Derga Kedah yang menyaksikan pertandingan 3 penjuru, pelbagai kaedah digunakan oleh calon bagi meraih undi. Calon Pakatan Harapan Tan Kok Yu berkata agenda pembangunan yang lebih sistematik dapat dirangka sekiranya kepimpinan kerajaan negeri dan persekutuan sealiran. Kita mesti memilih satu kerajaan yang boleh jalan ulus takbir yang baik dengan tata kelola yang baik untuk membawa kestabilan untuk negara kita, menaikkan keyakinan pelabur dan menambah peluang pekerjaan, menjaga semua kaum ibu, keluarga yang miskin, membawa pembangunan kepada keseluruhan negeri Kedah ini. Sementara itu, calon Perikatan Nasional Muhammad Amri turut turun Padang bertemu pengundi. Antara kawasan yang dikunjungi, Pasar Tani Taman Nuri serta kempen Rumah ke Rumah. Di DUN Permatang Berangan, Pulau Pinang pula, isu tempatan sememangnya menjadi tumpuan ketika kempen. Ini termasuklah perhatian kepada golongan pesawah. Ini kami buat bendang. Serak padi, naik pokok lain, naik pokok sambau, naik pokok keladi agas. Pendapatan memang tak menentu. Masalah petani lah, pasal kita racun ni kemelin tak mati. Apa yang boleh bantu, kita kata macam beluh yang pertama, kita bagi berkeringankan pada petani. Sementara itu, calon BN DUN Permatang Berangan Nur Hafizah Osman mengambil maklum masalah itu.
Keadaan semasa ini di Pulau Pinang sealiran dengan persekutuan. Jadi lebih mudahlah ada agensi-agensi kerajaan negeri dan persekutuan boleh membantu golongan petani dan pengusaha sawah padi ini. Bukan setakat dapat menikmati keindahan dan keunikan daerah Selama, pengunjung maya juga bakal dihidangkan maklumat dalam dialek tempatan. Ingin tahu perinciannya? Kita ikuti lintas langsung dari Perak bersama Muhammad Nasrik Muhammad Nursarah. Silakan Rick. Ya, betul sekali. Pengunjung boleh merasai pengalaman melancong ke daerah Selama secara maya menerusi Selama Virtual Tour. Apabila tersedia kelak, pengunjung di luar kawasan boleh merasai keindahan 58 panorama menarik dengan menelusuri realiti maya yang mengambil masa hampir 3 jam. Menurut Yang di-Pertua Majlis Daerah Selama, MDS Nur Akmal Yang Ghazali, Selama Virtual Tour diperkenal sebagai sebahagian daripada aktiviti Tahun Melawat Perak 2024. Hampir RM50,000 diperuntukkan bagi penyediaan sistem. Di mana pengunjung boleh memasuki slamatourism.com. Di dalam sana boleh lihat dahulu apa yang ada di Selama dan boleh membuat perancangan sebelum datang secara fizikal ke sini. Selama Virtual Tour atau Virtual Tour ini merupakan satu inisiatif yang perlu dilaksanakan bagi mengadaptasi kemajuan teknologi yang semakin berkembang kini. Selama Virtual Tour turut menyediakan dialek tempatan buat pengunjung luar sebagai rujukan. Pelbagai inisiatif disediakan Kerajaan Negeri Perak bagi membantu usahawan tempatan mengembangkan perniagaan. Inisiatif dilaksana sebagai usaha menjadikan negeri ini sebagai tumpuan komuniti usahawan, terutama golongan muda. Bantuan dilaksana pelbagai agensi termasuk Sekretariat Pembangunan Usahawan Negeri Perak, STEP, Yayasan Perak dan SME Corp. Antara penerima manfaat pengusaha industri makanan. Selain itu, apa yang STEP buat juga pada ketika itu, dia selalu orang kata buat macam forum lah. Dia memanggil semua usahawan, kita berbincang mengenai apa masalah. Maksudnya dan juga apa yang boleh kerajaan bantu. Apa yang boleh kerajaan bantu untuk menaikkan lagi sales atau untuk lebih sustain peniaga-peniaga yang lain. Seorang lagi pemain industri Kuhort Muhammad Azmi Ahmad akui penyertaan dalam program STEP membolehkan jenama makanannya mendapat perhatian pelbagai agensi keusahawanan lain. Ketika ini beliau mengusahakan 20 franchise kios dan kafe. Dan dalam konteks perniagaan PKS seperti kami, itu sudah tentu usahawan-usahawan yang kecil yang baru bermula, ini antara satu platform yang perlu anda lalui ataupun anda perlu dapatkan, di mana dengan adanya bantuan-bantuan daripada agensi untuk membantu kita dalam mendapatkan info-info baru tentang pembiayaan, tentang grant dan juga program-program yang khusus untuk membantu usahawan dan juga mengembangkan perniagaan ke tahap yang lebih tinggi. Barisan jago atlet Muay Thai Malaysia dan Thailand bakal berentap dalam kejohanan Muay Thai antara Bandaraya Ipoh dan Betong 26 Ogos ini. Perlawanan itu julung kali diadakan sempena Tahun Melawat Ipoh 2023. Saingan bakal membabitkan 5 atlet Muay Thai Ipoh dan Betong. Persatuan Muay Thai Negeri Perak memaklumkan juara Muay Thai dunia 3 kali, Muhammad Rifdin Masdo antara petinju negara yang bakal beraksi. Ketua Jurulatih Skuad Muay Thai Kebangsaan Bernard Radin menyifatkan kejohanan sebagai medan terbaik menguji kekuatan atlet sebelum menghadapi kejohanan lebih besar. Sukan Muay Thai ini adalah satu kata kilang untuk produskan pingat di Sukma, di mana 2 kali berturut-turut kita telah mendapat pencapaian yang cemerlang, di mana kita adalah antara satu pasukan terbaik di Malaysia semenjak 2018 hingga ke sekarang.
ini pendedahan. Semestinya untuk kami atlet Perak yang ingin mewakili ke luar negara, kami perlukan exposure yang banyak. Lagi-lagi kami beberapa orang daripada Perak akan ke luar negara untuk kejohanan profesional. Jadi saya rasa dengan ada kejohanan seperti ini, pendedahan yang lebih banyak, insya-Allah kita orang boleh pergi lagi jauh lah. Bagus, sebab saya pun sebelum ni pernah lawan Thailand. Jadi saya ada pengalaman lawan orang Thailand. Jadi kita bolehlah tarik minat kepada orang-orang luar yang suka minat pada Muay Thai ni, supaya minat lagi lebih pada Muay Thai. Saya rasa insya-Allah boleh menang lah, sebab buat dekat Perak sendiri kan. So kita macam tuan rumah, jadi kena menang, kena buktikan. Sebab kita nak banyakkan experience kan. Kena banyakkan pengalaman. So baguslah. 400 tiket berharga RM25 setiap satu akan mula dijual 21 Ogos ini. Paparan itu tadi mengakhiri laporan dari Perak. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Baik, terima kasih Rick. Ribu pengunjung disasar membanjiri dataran Putrajaya sempena sambutan Hari Kebangsaan ke-66 pada 31 Ogos ini. Pelbagai acara menarik menanti terutama perbarisan dan perarakan yang terdiri daripada 10 kluster. Antara kluster berkenaan adalah kluster perbankan, kluster komunikasi, kluster sukan dan kluster keselamatan. Turut ditampilkan pelbagai acara menarik seperti persembahan artis tempatan. Samping itu, kita juga ada acara yang menarik. Kita akan bawakan persembahan aksi tempur Wira yang akan dipersembahkan oleh wira-wira kita lah. Red Warrior Army daripada ATM. Kita juga akan adakan perjunan tepat dari segi panggung terjun oleh VET 69 daripada PDRM. Kita juga akan adakan demonstrasi unit anjing K9. Kita juga ada aktiviti pergendangan. Ini pun agak istimewa. Pada saya dimaklumkan tahun ini kita akan lebih ramai lagi, 400 orang akan terlibat dalam pergendangan itu. Ini dibawakan oleh Jabatan Kesenian dan Kebudayaan Negara lah. Datuk Muhammad Fauzi ditemui selepas menjadi tetamu Selamat Pagi Malaysia. Orang ramai dialu-alukan hadir memeriahkan program yang bermula seawal 7 pagi. Lebih 60 juta penumpang telah menerima manfaat daripada perkhidmatan bas Smart Selangor sejak diperkenalkan pada tahun 2015. Perkhidmatan bas itu meliputi kesemua 12 pihak berkuasa tempatan. PBT membabitkan 166 buah bas bagi 52 laluan. Laporan Zanariah Zainal Abidin. Bagi pendapat saya, bas Smart Selangor bila percuma saya negeri PKL, sangat-sangat membantu pelajar lah kiranya. Sebab kita students, kita perlu banyak fikir makanan, penginapan, pembelajaran and so on. So bila ada kemudahan seperti Smart Selangor yang percuma selesa, tak berebut sangat, saya rasa ini sangat bagus lah untuk pelajar. Sebenarnya sangat membantu, terutama sekali untuk pelajar-pelajar yang duduk di luar, sebab kemudahannya sangat cepat and actually sangat selesa lah untuk student-student apabila terutama sekali yang tempat-tempat yang diorang duduk tu bukan dalam capaian UiTM. Jadi bas Smart Selangor inilah yang membantu mereka untuk sampai ke sini. RM45 juta diperuntukkan setiap tahun untuk perkhidmatan bas Selangor ini. Penggunaan tertinggi ialah pada 2019 iaitu 15.6 juta penumpang merangkumi laluan ke institusi kerajaan, sekolah, pusat perubatan kerajaan dan pusat komersial. Ia disediakan secara percuma untuk warga negara, manakala cas 90% pula dikenakan kepada warga asing. Ramai yang mengharapkan agar perkhidmatan ini dikekalkan, ekoran perbelanjaan menggunakan pengangkutan awam makin bertambah. Very convenient lah, boleh pergi di sini sana. Tak perlu bayar, kan free, percuma. Ya, best lah. Ya, bagus. Selesa. Aircon, ada tempat duduk, tak perlu berdiri lama. Ya. I pun macam agak terkejut lah ada percuma kat sini. Sebab tadi I masuk bas pun I tengah I tengah cari tak cenggo. Jadi sekarang tengah download app. Jadi first time nak cubalah tengok macam mana. Ambil public transport ni kalau ada begini senang sikit kan. Dan of course kita pun menjagalah environment kan. Selain menjadi pengangkutan harian, bas ini juga berjasa sebagai kenderaan yang membawa pesakit COVID-19 ketika pandemik itu melanda pada 2020.
juga menghantar petugas kesihatan ke pusat kuarantin serta pusat pemberian vaksin PPV. Tak perlu fikir panjang, gunakan perkhidmatan yang telah disediakan kerajaan ini kerana ia telah diberikan secara percuma, bukan sahaja dapat menjimatkan kos pengangkutan anda, malah dapat mengurangkan kesesakan lalu lintas. Laporan Zanaria Zana Abidin, RTM. Calon Barisan Nasional BN Don Rantau, Datuk Seri Muhammad Hassan kembali berkempen untuk PRU Don ke-15. Keadaan kesihatannya telah bertambah baik. Saya baru setengah hari ini saya turun Padang kerana demam kan, demam sesama. Alhamdulillah bila cek darah tu dia kata bukan orang kata bukan influenza, cuma demam sesama tapi teruk kan. So dapat saya turun hari ini memulakan kempen saya semula di Don Rantau dalam siri masa berkempen. Pemerhatian saya setakat ini alhamdulillah ya, sokongan daripada pengundi-pengundi penduduk di kawasan rantau amat baik ya. Beliau memulakan semula kempennya dengan menghadiri majlis pemimpin bersama masyarakat Melayu, Cina dan India di Dewan Terbuka Bola Keranjang Kuala Sawah Rantau. Datuk Seri Muhammad merupakan adun rantau sejak tahun 2004. Bagi PRU Don ke-15, beliau akan disaingi calon Perikatan Nasional Rosmal Malakan. Pusat Pandu Lalu Kitar Semula pertama di Melaka menerusi Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle, usaha pengurusan sisa pepejal dan barangan kitar semula kini lebih sistematik serta terancang. Pengenalan oleh SWM Environment Senang Berhad itu mendapat kerjasama Majlis Perbandaran Hang Tuah Jaya MPHTJ terletak di Taman Botanikal Air Keroh. Nur Amalina Abdul Halim ada laporannya. Sejak ia mula beroperasi pada 30 Mei lalu sehingga ke hari ini, Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle berjaya mencatat kutipan lebih 5,000 kilogram bahan kitar semula. Hak berkenaan sekaligus dapat membantu mengurangkan beban di tapak pelupusan sisa pepejal sanitari Sungai Udang yang meningkat saban tahun. Yang paling penting adalah masyarakat perlu dulu berdaftar dengan program Kita Recycle yang mana mereka akan mendapat QR code sendiri dan mereka perlu meletakkan stiker QR code ataupun menuliskan nombor pendaftaran Kita Recycle mereka dan kemudian diletakkan dalam kompartmen dan kita akan kutip dan kita akan sorting dan kita akan SWM akan rekodkan dalam aplikasi mobile apps Kita Recycle dan mereka boleh melihat perkembangan ataupun prestasi aktiviti kitar semula mereka. Menerusi aplikasi berkenaan, mata ganjaran pengguna diperoleh secara automatik. Beroperasi setiap hari, pengguna boleh menghantar barangan kitar semula mengikut kategori yang disediakan termasuklah barangan elektrik dan elektronik. Patut diperluaskan lagi untuk kawasan-kawasan lain pula supaya semua orang berpeluang untuk melakukan aktiviti recycle ni setiap minggu sebab kita recycle setiap hari. So every week kita boleh hantar barang recycle ke tempat yang dekat lah. Ia adalah satu inisiatif yang baguslah kepada masyarakat setempat di mana mereka boleh menurunkan barang-barang sisa kita semula di Taman Botanikal dan dalam masa yang sama juga kabin Pusat Pandu Lalu Kitar Recycle ni tempatnya adalah sangat strategik. Sangat convenient dan sangat memudahkan untuk publik lah sebab dia berdekatan dengan tempat riadah dan juga orang panggil Center of Melaka kan. So sambil-sambil kita datang beriadah, kita boleh juga untuk melestarikan kehidupan kita lah dengan melakukan Kita Recycle. Sebagai usaha berterusan penjagaan alam sekitar, SWM Environment bercadang membuka lebih banyak lagi hub seumpama itu dengan kerjasama semua PBT. Dan kita juga melihat rakan-rakan strategik di luar sana yang mana ingin bekerjasama dengan pihak SWM Environment untuk mewujudkan fasiliti seperti ini yang mana ataupun khususnya kepada entiti perniagaan organisasi yang mengamalkan agenda ESG, Environmental, Social and Governance dan mereka kita sama-sama boleh mendapat manfaat daripada program ataupun daripada fasiliti ini.
Nur Amalina Abdul Halim, RTM. Penduduk orang asli di kawasan terlibat dengan projek pembinaan empangan hidroelektrik Nenggiri berharap penempatan baru untuk mereka dapat disiapkan mengikut jadual. Mereka juga mahu ia dilengkapi kemudahan lebih baik demi keselesaan penduduk. Harapkan agar projek hidroenergi agar berjalan lancarlah untuk memberi manfaat kepada penduduk yang terlibatlah seperti Kampung Postoi dan Puspulat. Kemudahan yang kita harapkan pada pendapatan baru nanti kalau lebih elok, lebih baik daripada Postoi yang sedia ada kat sini lah, seperti infrastruktur dan sebagai kemudahan asas lah, seperti jalan yang lebih selesa lah. Kita nak macam tu lah. Saya harapkan kalau pendapatan baru tu biarlah pihak TNB ataupun pihak kerajaan ataupun sebagai kalau boleh biarlah dilaksanakan dengan cara yang baik, cara yang betul. Sementara itu, calon BN kerusi Don Nenggiri bagi PRU Don ke-15, Abdul Aziz Yusof mengakui projek berkenaan bakal beri limpahan ekonomi kepada penduduk sekitarnya. Bagaimanapun beliau menegaskan hak dan kepentingan orang asli di perkampungan terlibat harus dipelihara. Projek empangan hidroelektrik Nenggiri mula dibina pada Mac tahun lalu dan dijangka beroperasi pada tahun 2027. Usaha semarak Bulan Kebangsaan terus diperhebat di pelbagai peringkat. Di Sekolah Kebangsaan Membedai, Labuan, sambutan meriah dengan kibaran jalur gemilang selain pengisian bertemakan Bulan Kebangsaan. Menurut guru besarnya Muhammad Al-Ghaffar Muhammad Maidin, program sebegini penting untuk menyuntik semangat patriotik, bersatu padu dan mewujudkan rasa cintakan negara dalam kalangan pelajar. Kami berbangga kerana menjadi anak Malaysia dan hari ini kami dapat menyambut sambutan kemerdekaan di bawah Malaysia Madani dan juga membentuk perpaduan di kalangan guru-guru, murid-murid dan warga setempat di sini. Murid-murid sekolah rendah dalam membentuk perpaduan di hati mereka adalah dengan satu adalah berpakaian etnik mereka sendiri. Satu lagi adalah dalam berbahasa. Turut diadakan penyampaian sijil dan plak kepada pelajar yang menjadi johan dalam dua kategori pertandingan robotik, iaitu johan kategori Robo Mission Pro Sekolah Rendah dan johan kategori Robo Mission Junior Sekolah Rendah. Kedua kumpulan itu akan mewakili Labuan ke pertandingan robotik peringkat kebangsaan pada September ini di Johor Bahru. Sebuah kapal bersama 7 krunya ditahan kerana membawa 190,000 liter diesel tanpa lesen bernilai lebih RM400,000. Penahanan dibuat Maritim Malaysia di perairan Labuan Sabtu lalu. Turut dikesan 15 lagi kesalahan lain bawah Ordinan Perkapalan Saudagar MSO 1952 selain Akta Petroleum 1984 dan Akta Kastam 1967. Dalam di bawah Akta Petroleum 1984 disyaki tiada dokumen atau sijil ataupun lesen PDA iaitu Petroleum Development Act. Tiada resit invoice pembelian bahan bakar dan disyaki cuba menyelundup diesel. Tiada lesen ataupun sijil mengendali dan membawa bahan bakar diesel. Berita wilayah berakhir di sini. Saya Sahih Samsudin, Malaysia Madani. Tekad perpaduan penuhi harapan.